Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zihan binti Ismail, Presiden Akrab SUK Johor. Terlebih dahulu, saya ingin menzahirkan rasa syukur kerana pada hari ini saya dapat hadir dalam sesi rakaman bagi program pemantapan Akrab secara atas talian. Walaupun negara kita sedang dilanda COVID-19, Alhamdulillah kita masih menggalas tanggungjawab menjalankan tugas dengan penuh amanah dan dedikasi. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan teks ucapan mengenai ciri personaliti akrab unggul. Sidang penonton yang saya muliakan, personaliti berasal dari perkataan bahasa Inggeris iaitu personalite dan perkataan Latin personalis yang membawa maksud pribadi atau sifat pribadi serta pemikiran individu. Menurut Allport, personaliti adalah satu bentuk organisasi dinamik yang berkaitan dengan sistem psikofizikal dalam diri individu yang akan menentukan penyesuaian tertentu ke atas persekitaran. Setiap individu mempunyai personaliti yang berbeza. Hal ini menunjukkan bahawa manusia itu adalah unik. Pada umumnya, personaliti akan memperihalkan seseorang individu tersebut, tetapi secara khusus, personaliti adalah sifat-sifat yang ada pada seseorang individu seperti cara ia berfikir, beraksi, beremosi, berpersepsi dan lain-lain yang membolehkannya dibezakan dengan orang lain. Personaliti ahli akrab merupakan cerminan dan bayangan kepada unit psikologi dan kaunseling. Oleh itu, amatlah penting sebagai seorang ahli akrab untuk mempunyai personaliti yang berkualiti untuk memainkan peranan sebagai mata dan tangan bagi pihak unit psikologi dan kaunseling bahagian pengurusan sumber manusia. Akrab dahulunya dikenali sebagai akram, membawa maksud amanah, komitmen, rasional, akhlak dan bestari. Merupakan ciri penting yang perlu ada pada seorang rakan pembimbing. Tanpa ciri tersebut, peranan seseorang dalam menjalankan fungsi rakan pembimbing kurang berkesan. Warga penjawat awam yang saya hormati, ahli akrab mestilah mempunyai ciri-ciri yang profesional dalam membantu menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan persekitaran. Personaliti ahli akrab di jabatan amat penting dalam membantu memupuk rasa kepercayaan daripada rakan sejawat untuk menjadi sumber berkongsi masalah yang dihadapi. Ahli akrab seharusnya mempunyai kemahiran dan personaliti yang positif supaya dapat memberi aura yang positif serta menimbulkan rasa senang untuk rakan sejawat berkongsi isu yang dihadapi mereka. Antara personaliti yang perlu ada dalam ahli akrab adalah seperti berikut. 1. Pendengar yang baik. Ahli akrab perlu mempunyai kemahiran mendengar dengan baik supaya segala penceritaan yang disampaikan oleh rakan sejawat dapat difahami dengan mudah. Mendengar dengan baik dapat membantu rakan sejawat yang mempunyai isu merasakan diri mereka diterima dan dihargai. Kedua, beretika. Menjaga kerahsiaan mengenai isu yang dikongsikan amat menjadi keutamaan yang dititik beratkan sebagai seorang ahli akrab. Isu yang dikongsi haruslah dirahsiakan dengan penuh amanah. Hal yang demikian, jika ahli akrab tidak dapat menjaga kerahsiaan, ia memberi pandangan yang buruk terhadap imej akrab yang berperanan dalam membantu memperkuat semangat rakan yang ingin berubah. Selain daripada itu, etika kerahsiaan juga sangat mempengaruhi kepercayaan rakan sejawat untuk berkongsi isu yang dihadapi. Yang ketiga, tidak meletakkan nilai. Ahli akrab perlu terbuka dalam menerima segala isu yang diluahkan oleh rakan sejawat tanpa meletakkan nilai yang negatif. Ahli akrab perlu sedar bahawa setiap isu yang dihadapi perlu difahami tanpa meletakkan nilai. Menunjukkan keinginan untuk menolong, mendengar apa yang rakan perkatakan dengan mesra dan tidak cepat meletakkan tanggapan dan penilaian. Dan yang keempat, mempunyai kemahiran asas dalam kaunseling.
Seperti mana yang telah saya huraikan di atas, akrab merupakan cerminan dan bayangan unit psikologi dan kaunseling bahagian pengurusan sumber manusia. Oleh itu, ahli akrab juga perlu mempunyai sedikit sebanyak tentang kemahiran asas kaunseling sebelum berperanan dalam memberi sokongan dan dukungan kepada rakan yang berkongsi isu. Antara contoh kemahiran asas kaunseling adalah seperti kemahiran mendengar, soalan terbuka, kemahiran frafasa, dorongan minimum dan banyak lagi yang boleh digunakan. Ahli akrab juga perlu mempunyai keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam mengendalikan sesi bimbingan supaya dapat menggunakan teknik dan mengaplikasikan kemahiran yang lebih berkesan kepada rakan yang ingin berkongsi isu. Penonton sekalian, tidak asing bagi kita dalam mendengar perumpamaan, lisan adalah cerminan hati seseorang. Ciri personaliti ahli akrab sangat mempengaruhi kecenderungan rakan sejawat untuk mendapatkan sesi bimbingan di jabatan. Jika ahli akrab tidak mempunyai ciri personaliti yang positif di dalam jabatan, sukar untuk rakan sejawat mendapatkan khidmat bimbingan kerana tidak dapat membentuk kepercayaan jika berkongsi isu yang dihadapi. Secara keseluruhannya, ciri personaliti ahli akrab memainkan peranan yang penting dalam memberi khidmat bimbingan dengan lebih proaktif di jabatan. Personaliti yang positif dapat memberikan aura yang positif kepada rakan sekerja. Oleh itu, saya berharap agar semua ahli akrab mempunyai nilai-nilai yang baik yang boleh dicontohi dan diteladani oleh orang lain di jabatan supaya peranan ahli akrab dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada unit psikologi dan kaunseling kerana menjemput saya hadir ke sesi rakaman dalam program pemantau akrab ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.